Islam Johor Sultan Ibrahim, Johor Malaysia, Dr. Syaiful bin Muhammad Razi, Dr. Mahdi bin Suid, dan Dr. Maskiah binti Masroh. Selamat datang kami ucapkan kepada labu-labu dan rahim sudah tiba di Natuna, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Yang kami hormati para pengelola, para dosen dan staf Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara Halal Bihalal Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna bersama akademisi College University Islam Johor Sultan Ibrahim. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ida Samawan dan Lesti. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
diberkahinya acara kita pada malam hari ini oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa bersama yang akan dipandu oleh azlan. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami muliakan, mengawali acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali doa, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعون شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang berbahagia ini dapat terlaksananya acara halal bihalal keluarga besar STI Natuna dan College University. Oleh karena itu ya Allah, semoga berkah dan rahmat-Mu senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hidup rukun bersama tetangga kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, dalam kehidupan kami mungkin kami banyak berbuat melampaui batas, sehingga saudara, teman atau tetangga sesama kami menaruh dendam dan amarah. Maka pada hari ini ya Allah, bukakanlah pintu maaf di hati kami, sehingga tidak ada arah yang melintang dalam hubungan sesama kami. Tiada dendam dalam hati kami, tiada amarah dalam dada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, kami telah melaksanakan kegiatan Ramadan sebulan penuh. Oleh karenanya ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, tarawih kami, rukuk kami, sujud kami, tasbih kami, tahlil kami, kekhusyuan kami, dan sempurnakanlah kekurangan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini banyak menghadapi berbagai tantangan. Berilah kami kekuatan iman, kesejukan hati dan kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan mengatasi berbagai krisis atas petunjuk dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahilah hidup kami. Engkau ya Allah Maha mendengar, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Perkenankanlah kiranya doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita simak secara seksama sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna kepada yang terhormat Dr. Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang amat terhormat Dr. Saiful Bahri bin Muhammad Rakzi. Selanjutnya yang terhormat Dr. Mahdi bin Suid. Selanjutnya yang berulang tahun Dr. Maskiah binti Masroh. Alhamdulillah pada malam hari ini telah mengalami berbagai perubahan penanggalan. Akhirnya Dr. Maskiah kembali hadir, Dr. Mahdi untuk pertama kali sama Dr. Saiful datang ke STAI Natuna ini. Sungguh luar biasa ya. Kami tentu bangga, gembira karena dapat bersilaturahim secara langsung, secara tatap muka kepada Bapak Ibu semua ya, yang semula rencananya 8 orang, kemudian turun 7 orang, kemudian turun lagi 4 orang, terakhir tinggal 3 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh lezat ikan kurisi, enak disantap bersama-sama. Selamat datang rombongan dari Kuisi di bumi Melayu Kepulauan Natuna. Ini ada pantun khusus katanya. Bunga melati mekar di taman, anak dara memakai katun. Salam takjub kami sampaikan, datang yang ketiga sempena pula berulang tahun. Di hari raya memakai kopiah, dipadu pula berbaju baru. Selamat ulang tahun kepada Dr. Maskiah, semoga sukses dan sehat selalu. Ada lagi satu lagi, saya harus baca ini. Ketupat dimakan di dalam pinggan lah ya. Berlauk gulai seikan tuna. Harapan dan doa kami haturkan, semoga beliau betah dan menetap di Natuna. Ini harapan sekaligus permintaan dan doa. Selanjutnya pada teman-teman, para dosen, para pengelola, para mahasiswa, para alumni yang hadir pada malam hari ini. Ada di sini Bapak Suparman. Beliau ini adalah alumni anggota parlemen kita.
sekaligus juga Ketua Dewan Penyantun STAI Nasional. Jadi kalau kami kurang-kurang sedikit tuh beliau. Hadir juga Ibu Maulida, ya, Ketua Bidang 2, berganti haluan dengan Bu Liza. Bu Liza sekarang saya minta untuk membenahi perpustakaan, karena beliau ini agak rajin sedikit baca. Ya, baca WA maksud saya. Selanjutnya ada Hasmiza. Mana Hasmiza? Mana dia? Nah, Ketua Bidang 1 Bagian Akademik. Beliau ini berpindah tempat dengan Pak Said Rahimin, tapi gak hadir malam ini. Ya, selanjutnya pada Pak Lukman yang dulu Ketua Bidang 1, sekarang Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya para ketua-ketua prodi yang hadir. Ekonomi syariah Pak Kartubi mana? Tadi Pak Kartubi sekretarisnya ada. Oh iya. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, Ketua ada, sekretaris hadir ya. Waslu mana Waslu? Oh ada. Itu kecil duduk belakang. Ketua Prodi HPI Pak Hendra, baju kurung lengkap. Ketua Prodi Tiau, sekretarisnya Bu Dala. Mana ketuanya? Belum pulang ya, mudik ya. Ketua Prodi KPI Pak Setian. Oh iya, Setian temu teman lama. Sekretarisnya ya Ahmad Pujono, terima kasih. Selanjutnya pada Pak Raja, Ketua Basnas Kabupaten Natuna. Punya orang agak kaya sedikit kan. Posisinya amin. Kalau kami ini posisinya mustahil. Kemudian ada dosen kita yang selalu berada di luar. Ada Dr. Saidi. Ada Dr. Asmara Juara. Ya. Dr. Kamarudin ada ya? Ketua Pusat Kajian Islam Tamadun Melayu dan Geopark, Dr. Amiruddin. Pakai baju batik malam ini. Selanjutnya pada yang lain yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadiran kita semua. Ya, malam ini tentu kita patut bersyukur, bergembira karena di tengah-tengah kita hadir tamu yang luar biasa yang tidak kita sangka-sangka, Profesor Dr. Mahdi dan Dr. Saiful ini. Pak Saiful ini bisa hadir bersama-sama kita. Pak Dr. Maskiah memang dia berniat untuk menetap di Natuna. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, ya malam ini kita acaranya suasana yang keluargaan, merangka untuk mempererat kembali persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita yang serumpun ini.
Dan tentu Natuna dan Johor memiliki akar sejarah yang kuat, budaya yang kuat. Tinggal bagaimana kita akar sejarah dan budaya yang kuat itu ada tapaknya di Natuna. Dia harus bertapak dia. Artinya harus ada sesuatu yang kita semai, ada sesuatu yang kita bibitkan atau kita inkubasikan di Natuna. Nah, itu akan kita bicarakan lebih dalam nanti pada seminar besok pagi. Yang kedua nanti bagaimana kita menanamkan bibit itu, tapak Melayu di Natuna ini akan kita sepakati nanti ketika musyawarah kerjasama yang antara oleh University dengan STAI Natuna. Terutama ada dosen-dosen kita ini sudah sangat sangat ingin mengajar di sana. Ada Pak Suparman, ada siap betul, ada Pak Lukman, ya, Pak Raja. Besok kita lihat mata kuliah yang beliau tawarkan. Ya. Dan juga ada di antara dosen-dosen kita yang ingin belajar di sana untuk mengambil peringkat doktor. Ada Hasbiza tadi yang sangat bersemangat sekali. Mana Hasbiza ya? Hasbiza. Kemudian ada Maulida yang sudah punya tema terkait dengan disertasinya, yaitu Pulau Kemudian. Pak Hendra masih mikir-mikir. Iya. Artinya kesepakatan musyawarah kerjasama itu sangat kita tunggu-tunggu besok, apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang bisa kita realisasikan. Insya Allah kita ingin membangun tapak Melayu baru di Natuna. Apa itu Melayu baru? Saya kira sudah ada ya pengertiannya, maknanya. Selanjutnya tentu kita berharap pertemuan kali ini bisa berlanjut ya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Dr. Mahdi, Dr. Saiful terkait dengan banyak hal yang bisa kita kaji bersama tentang Natuna dan Johor. Ada Keramat Bijay misalnya kan, ada Kampung Segerang, ada Kampung Mahligai, Bijay dan seterusnya yang memiliki akar sejarah yang kuat dengan Johor itu dalam historinya. Cuma memang yang dari tantangan kita, petutur-petutur itu sudah banyak, tidak ada lagi yang bisa bercerita lebih banyak tentang itu. Kami generasi-generasi yang baru ini tidak banyak tahu persis, ya. Oleh sebab itu kehadiran dari Bapak Dr. Mahdi yang suka sejarah ini, Dr. Saiful yang tadi berkaitan dengan persuratan ini, saya kira bisa menggali, menemukan sesuatu yang selama ini kurang kita pahami. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada pihak akademisi College University ke STAI Natuna. Dan saya dengar tadi Dr. Maskiah sudah memprogramkan 4 bulan sekali ke Natuna. Ya dokter ya, 4 bulan sekali atau sebulan sekali? Iya. Saya kira demikian aja pengantar singkat saya. Berkenan kiranya nanti dari rombongan untuk menyampaikan
semua dalam rangka untuk mempererat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita dengarkan bersama sambutan akademisi College University Siltan Islam Johor Sultan Ibrahim kepada Dr. Mazkiyah binti Masrur. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pengacara majlis kerana memberi ruang dan ruang kepada saya untuk berkongsi beberapa perkara di hadapan ini. Saya tunggu kalau ada slide-nya, ada satu saja slide. Tak izin juga, Dr. Umar ada slide, satu saja. Okey. Terlebih dahulu, saya merakamkan sedikit-sedikit ucapan terima kasih kepada pihak pimpinan Style Madinah, terutamanya kepada Dr. Umar kerana sudi menerima kami. Tadi dah diceritakan sedikit tentang kronologi ringkasnya ya, dan macam bunyi lagu 10 kuda hitam kan, main tepi jalan, satu lari pulang yang tinggal 9. Tadi dah disebutkan dari 8 ya. Dari 8 yang mula-mula tak dapat pergi adalah Dr. Osman. Ini adalah pakar kami dalam bidang bahasa Arab kerana terlibat mengiringi Menteri Besar ke Mesir sebagai penterjemah bahasa Arab. Tinggal 7. Dari 7 tu pimpinan kami ialah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Kiai Haji Samsudin. Ini tokoh yang sangat terkenal di Johor ya. Adik-beradiknya 18 orang. Separuh darinya memang bergelar Datuk dari Sultan Johor, dan 3 darinya pernah terlibat sebagai mufti dan timbalan mufti negeri Johor. Jadi memang saya dah ceritakan bagaimana sambutan yang dibuat oleh Style Madinah setiap kali kami datang, ada mengajinya apa semua kan. Memang Datuk itu sangat ingin melihat. Tapi sehari sebelum saya berlepas ke sini, Datuk dikehendaki untuk menghadiri satu majlis yang ada kaitan dengan titah Sultan Johor. Kerana kolej kami, Kolej Universiti Islam Sultan Ibrahim itu, Sultan Ibrahim itu datang daripada nama Sultan Johor sekarang yang sedang menjalankan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong ya. Jadi itu tak boleh tidak, memang kena menghadirilah. Dan kemudian 3 orang lagi juga tak dapat pergi kerana terlibat juga dengan program-program lain yang tidak membolehkan mereka hadir ke sini. Itu keputusan Pak Rektor. Pak Rektor kata memang tak boleh pergi sebab tak boleh digantikan. 3 orang itu adalah di mana Rektor Pendidikan dan Inovasi Dr. Azman yang sepatutnya boleh menyampaikan khutbah Jumaat dan juga salawatnya, memimpin salawat. Kemudian Dr. Hidir, saya sebutlah nama satu-satu sebab nama itu memang dah lama dalam senarai. Dr. Hidir bin Baharudin itu adalah untuk mereka yang ingin menyambung pengajian untuk pembelajaran sepanjang hayat lah, untuk S2 dan S3 pasca siswa Zahlah. Kemudian seorang lagi adalah pendaftar perempuan, katanya kawan saya lah, satu bilik kan ada kawan begitu. Jadi tak dapat pergi juga kerana tugas rasmi yang menyebabkan Rektor kata tak boleh pergi buat masa ini. Kemudian muncul orang keempat yang nak menemani saya, namanya Cik Suina. Ini penulis muda, tetapi pada akhirnya dia juga tidak dibenarkan pergi kerana dia adalah PA kepada Datuk tadi. Jadi tak boleh pergi. Jadi tinggal lagi 2 orang. Alhamdulillah saya bersyukur kerana Dr. Mahdi dan Dr. Saiful tidak patah balik ke Kuala Lumpur. Mereka dah dalam perjalanan tu, mereka tak tahu bahawa mereka tinggal dengan saya itu ketika. Kalau tahu tu katnya tinggal saya seorang. Dan saya memang berterima kasih sangat dengan Dr. Umar sebab seawal perbincangan ini dibuat sekitar sebelum Ramadan ya. Dan saya pun dah nampak ada kerja juga telah dibuat, perbincangan telah dibuat untuk menyambut kami ini. Dan saya memang sangat menghargai, dan Tuan Rektor kata mesti pergi. Tinggal seorang ini kena pergi. Sebabnya ada seminar antarabangsa yang akan diadakan esok ya. Dan sebenarnya ada kaitan juga dengan tugas rasmi yang saya bawa lah. Sebelum ini Dr. Umar yang saya datang 2 kali itu, saya adalah Ketua Pusat Penyelidikan dan Penerbitan.
Dan di situlah saya tunjukkan kongsikan di situ. Mulai 16 Februari 2026 barulah ini saya dilantik sebagai pengarah Institut Pesuratan Alam Melayu. Jadi tugas yang dulu tu dah disandang oleh Ustaz Syafiq yang juga dia ikut serta kan. Dan dia juga telah menjadi dekan sekolah dakwah sekarang ya. Ingin nak ikut pun tak boleh kerana jalur kerja ni tu tak kena. Tapi dah tak dapat pergi, saya pun nak telefon dia tepi pantai tadi kerana bimbang saya bergambar di tempat yang dia tak pernah pijak. Macam itu pula. Begitu cemburunya ya, nampaknya waktu puisi dengan Natuna yang saya tadi masa doktor kata, Ibu Riza tanya, diaminkan siapa tu yang nak menetap di Natuna? Tak, saya tengah tepuk tangan, saya kata. Kalau di Johor kita kata dapat tanah kan, berapa kongkis kita dapat tanah tu, bolehlah saya buat rumah duduk di sini. Tapi insyaAllah memang kita ada perkara yang sangat serius berkaitan dengan kerjasama dengan Natuna ini. Tadi dah di awal yang pantun, saya pun pantun juga lah ya, dan dibuat di sini. Baju Melayu nampak berseri-seri. Ini siapa yang pakai baju Melayu lah, yang pakai baju batik, tadi ada yang baju batik. Doktor saya pakai baju batik, satu lagi baju batik, ada tadi juga baju batik ya, dari style ya. Baju Melayu nampak berseri-seri, dipakai pemuda pergi ke kota. Selamat Hari Raya Aidilfitri, halal bin halal sesama kita. Tapi macam ada tersama juga pantun-pantunnya ni ya, dengan Dr. Umar tadi. Asam pedas ikan tuna, serunding ikan sudahlah tentu. Kali ketiga datang ke Natuna, tarikh bersejarah sudahlah tentu. Tarikh bersejarah tu kerana betul lah saya berulang tahun pada hari ini ya, 1 hari bulan April bersamaan dengan 12 Syawal. Jadi saya beritahulah kepada rakan-rakan di puisi, jangan dengki sebab saya sambut ulang tahun di Pausi. Okey. Di mangkuk asam pedas ikan, air teh pelengkap rasanya. Terima kasih kami ucapkan, menerima baik kami bertiga. Ini pantun balasan lah tadi ya. Okay. Dan saya nak terangkan sedikit di sini sebab ini sangat berkait dengan beberapa perkara yang dipesankan oleh rektor untuk saya sampaikanlah. Sebenarnya promosi pertama tentang penubuhan Institut Pesuratan Alam Melayu ini tidak berlaku di Johor, tidak berlaku di negeri lain di Malaysia, tapi berlaku di Natuna. Ini adalah pertama kali saya berdiri di depan sebagai pengarah untuk Institut Pesuratan Alam Melayu. Jadi kita ada 3 tujahan ataupun bidang utama kita ataupun kepakaran, dan mudah-mudahan adalah di sini dalam kalangan dosen ataupun tak kira sesiapa saja yang mungkin kenalan ke saudara mara kepada warga setai untuk berebut peluang ini ya. Iaitu untuk dari segi kepakaran, Institut Pesuratan Alam Melayu ini mempunyai kepakaran dari segi menapis karya indi. Ini mungkin satu istilah yang agak jarang didengar ya. Jadi sebenarnya institut ini membantu membuat pentarjihan buku untuk Majlis Fatwa Negeri Johor. Jadi buku-buku yang sampai ke Johor dia ada lapisan macam buku Hus begitu di Al-Azhar kan. Dia jadi penapisan kalau ada karya itu di dalamnya bertentangan dengan etika kemelayuan misalnya ataupun pegangan ahli sunnah wal jamaah misalnya, maka kami lah yang akan hantar laporan untuk buku itu ditahan misalnya begitu ya. Jadi ini memang kami perlu ramai sebenarnya yang boleh bantu dalam perkara ini. Jadi kalau pergi ke puisi sambil belajar S2 S3 boleh dapat allowance membantu kami menapis karya indi ini. Jadi dalam masa sama nanti ada tadi mana Pak Januar ada? Ada. Ada. Pak Januar awal-awal dia cakap dengan saya dalam kereta tadi kan Pak Januar yang memandu. Boleh ke dapat ada ke? Saya sama Pak Januar cakap boleh ke dapat 80% diskaun. Yang akhirnya cakap ya. Okey. Jawapannya memang boleh. Malah mungkin boleh jadi percuma sebab di puisi ni banyak peluang untuk dapat duit. Sambil belajar kita bagi peluang untuk membantu kami macam pembantu penyelidik macam tu. Ya. Jadi ini peluang yang boleh direbut lah. Penulisan kreatif ini mudah saja. Gembara pesuratan, kami memang setiap tahun buat gembara pesuratan
Islam, iaitu seminar antarabangsa keluar negara. Kami dah buat di Jordan, kami dah buat di Mesir contohnya. Jadi mereka akan datang Jepun misalnya, tadi dah bincang-bincang ada pasal Jepun dengan apa tadi Dr. Mati? Pasal Jepun ada kaitan juga yang kita boleh pergi Okey, jadi ini semua adalah peluang. Kalau dah berada kat kuisi, ikut ni semua percuma. Tapi kena daftar di kuisi dulu. Dan kita nak buka peluang pendaftaran S2 dan S3 ni pada bulan September. Kita jangkakan convocation-nya, wisudanya pada 2029. Mendapat scroll itu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor. Polis kami ni nama Tuanku. Kemudian seminar antarabangsa yang akan berlaku esok tu sebahagian daripada kerjasama sulung yang kita buat dan kita pilih style Natuna. Ada dalam kita punya senarai kerja style Natuna nombor 1. Tak ada penyempatan pun belum lagi terus saja kita ke sini. Dan saya rasa gembira bila saya baca dalam beberapa buah buku yang Dr. Umar uruskan penerbitan. Ada kawan-kawan saya pun yang pernah datang sini misalnya Dr. Ampuan misalnya dari Brunei, Datuk Dr. Zainal Abidin Bohan, itu semua kenalan. Jadi saya rasa sangat gembira kemudian saya meneruskan perkara-perkara yang rakan-rakan saya pernah buat dan mereka pernah suarakan. Cuma kita sekarang dalam situasi yang baru kita buat dengan cara puisi lah. Tapi ini bukan idea baru lah sebenarnya Sebenarnya idea ini sudah disebut tokoh-tokohnya lebih dahulu termasuk Dr. Umar sendiri. Kemudian kita ada saya para penulisan pertandingan Kamus 5 Bahasa Melayu. Ini saya perlukan membantu pendidik yang dibayar untuk menentukan 5 akhiran kata-kata mengikut suku kata. Kita ada Kamus 5 yang kita nak hasilkan. Cerita rakyat, inilah yang kami lihat tentang Keramat Hijau itu. Ada cerita tentang Buku Fatimah tak silap. Yang itu pun saya baca kepada buku-buku yang Dr. Umar pernah berikan kepada saya Jadi kita nak teruskan kajian folklore ataupun cerita-cerita lisan tempatan. Kerana kita ada 2 tokoh ni di sini. Saya kena nanti saya sebut masa yang kedua lah pasca sesuatu. Teknik penerakan kalau pernah dengar, ini merupakan satu teknik dari Jepun cara tradisional. Kalau berkenan dia jadi pembantu saya. Kita sedang nak cuba pecahkan rekod dunia untuk penceritaan terbanyak dalam berbagai bahasa menggunakan cerita-cerita binatang dari Al-Quran. Penterjemahan karya yang mahir bahasa Arab misalnya boleh bantu untuk penterjemahan karya. Sebab kami memang ada tapi kami kepakaran kami tak cukup. Serang literasi Jawi. Kalau yang mahir Jawi, kita banyak hikayat daripada tulisan Jawi nak diubah kepada tulisan Bumi. Jadi juga dibayar Kemudian yang kedua, pasca siswata di situ kecil. Ini kita ada 2 pakar dan saya perlu perkenalkanlah Dr. Saiful Bahri Muhammad Razif. Mungkin boleh berdiri di sini sikit. Okey. Nampak apa nama? Tak berapa tinggi macam Dr. Mahdi tapi sebenarnya satu yang luar biasa di sini. Dr. Saiful ni adalah penyedia tesis S3 saya dan juga Dr. Mahdi. Dok gurunya Dok guru dalam di situ saya katakan masa tinggi itu sebab apa Dr. Mahdi lebih tinggi daripada Dr. Saiful tapi Dr. Saiful atau guru kepada kami berdua. Dan Dr. Saiful ini dulu pernah menjadi pesyarah di UKM, saya fikir lebih daripada 20 tahun. Bersara beberapa tahun lepas dengan jawatan terakhir sebagai profesor dan dilantik oleh Kuidesi sebagai profesor tamu atau profesor pelawat. Jadi ini merupakan kerja pertama Dr. Saiful. Datangnya pun ke Natuna, bukan ke negara lain. Jadi dibawa ke sini untuk menjalankan tugas. Jadi esok masa Dr. Saiful bercakap, saya kena buat aturan dan catatan nak hantar kepada rektor. Maksudnya itu adalah tugas pertama dalam seminar antarabangsa Sebab tu Dr. Umar kita kena letak sebagai keynote speaker sebab nak sesuai dengan tugas sebagai profesor pelawat atau profesor tamu ini. Kemudian lulusan Dr. Saiful, Dr. Saiful ini lulusan S2 dan S3-nya jauh di London. Dia di School of Oriental and African Studies.
Ini merupakan satu pusat ilmu pengetahuan yang sangat terkenal di dunia. Kebanyakan mereka yang aktif dalam bidang persuratan lahir daripada London. Dan guru beliau yang paling terkenal, saya fikir saya perlu sebut, ialah Dr. Draginsky, seorang cendekiawan dari Rusia. Jadi Dr. Saiful lulus cemerlang di tangan seorang penyelia dari Rusia, ya, dengan menggunakan tentu saja bahasa Inggeris lah, tesisnya dalam bahasa Inggeris. Ada saya tak sebut tapi nanti Dr. Saiful delik-delik saja, ya. Dr. Saiful ini ada kaitan dengan Upin-Ipin. Kalau Dr. Saiful sendiri boleh nak cakap, mana-mana dia nak cakap, semua nak cakap. Selainnya abang Dr. Saiful adalah pengarah dan owner kepada Upin-Ipin, bahan integrasi. Itu abang kepada Dr. Saiful. Dan sebenarnya banyak bahan dalam cerita Upin-Ipin itu skripnya Dr. Saiful yang semak. Sebab itulah semua orang suka cerita itu, nampak macam cerita yang boleh memberi kesan pendidikan yang tinggi, kan? Kerana yang menerima adalah seorang pakar persuratan. Jadi siapa yang ingin datang ke puisi untuk dibimbing S2 dan S3 ini, saya fikir mempunyai ruang yang sangat cerah dan cemerlang untuk GOT, Grade on Time. Sebab Dr. Saiful ni, pengalaman saya dan Dr. Mahdi pun akan cakap apa yang sama. Bukan kita cari penyelia cari kita hari-hari. Itu yang menyebabkan saya boleh sebutkan juga di sini dalam memperbahan satu perkara. Saya lulus dalam tempoh setahun 2 bulan untuk S3 saya kerana Dr. Saiful yang begitu cemerlang dan sangat ingin pelajarnya lulus, bukan dalam masa yang lambat tapi dalam masa yang sepatutnya lulus. Okey, kemudian yang kedua saya ingin memperkenalkan Dr. Mahdi. Dr. Mahdi ini lulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dulu merupakan pensyarah di Institut Pendidikan Guru di Temenggong Ibrahim, pernah sekali dengan saya, dengan di Institut Pendidikan Guru Kuala Lumpur. Bidangnya adalah sejarah peradaban Melayu, sejarah persuratan. Ini kalau sesiapa yang ingin mengkaji hikayat dan sebagainya, ataupun mengkaji tentang sejarah hubungan Johor Laputan, tadi ada disebut di rumah, ini orangnya. Kedua-duanya akan menjadi supervisor lah di puisi di bawah Institut Persuratan Alam Melayu bermula daripada bulan 9 ini. Ya, daripada bulan 9. Jadi silakanlah kalau boleh datang ke puisi, jangan buat S2 sebab saya faham semua dah ada S2 kan. Di sini S3. S3 buat grade on time dan kemudian jadi beberapa kerja yang boleh diambil, 2-3 kerja ambil saja. Jadi nanti bukannya diskonnya 80%, mungkin gratis kan, tak perlu bayar apa-apa pun. Okey? Ini saya datang ni. Saya harap ada sambutan lah. Besok kan kita ada seminar lagi, kemudian ada mesyuarat kita sama. Dalam mesyuarat kita sama tu, siapa di sini yang berminat untuk bincang, boleh terus jumpa dengan Dr. Mahdi dan Dr. Saiful. Kajiannya apa, nak buat apa. Jadi kita boleh isi dengan perbincangan itu dengan lebih dan bersama tu terus saja. Ini ruang sangat baiklah untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, saya akan menguruskan sebuah museum. Sebab tu saya tertarik nak pergi museum tadi itu, ya, museum Serindit tadi yang membuatkan seramik-seramik yang kemudian dikasih tang, ning dan sebagainya. Kerana saya diberi tugas menguruskan istana yang dinamakan Istana Mustika Ambon. Dan lebih daripada 100 lebih tahun usianya. 20 juta ringgit Malaysia kos yang diberikan untuk menukar taraf istana itu menjadi taraf museum. 70% digital, 30% ialah bahan secara mawujud lah. Jadi saya memang sangat memerlukan, walaupun tempat ini Natuna jauh kan. Kalau kita kata, siapa yang kata Natuna tak jauh? Memang jauh. Jauh. Mana saya fikir ramai lagi orang Indonesia sendiri tak sampai ke Natuna. Semalam kita ada beli jajan nak lepek dekat Batam kan. Dia kata nak pergi mana ibu? Saya kata saya nak pergi Natuna. Dia kata sebab dia kata ibu bapa dia berasal dari Natuna tapi dari anak Batam. Dan dia sendiri tak pernah pergi ke sini. Maksudnya itu anak pada pasangan dia lah. Jadi saya rasa saya sangat puas datang ke sini. Dan mungkin ini bukan kali ketiga saya berhenti sebab saya sedang menunggu nanti rombongan daripada Stay Natuna juga datang ke sana. Jadi mungkin kalau tak datang juga bulan 8
sebenarnya untuk cepat-cepat datang ke Johor juga dalam tanggal 9 dan 10. Kita kan atur sesuatu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan juga, sebab ada beberapa subjek atau kita panggil kursus yang sama. Macam saya di WDC, saya juga dosen, saya mengajar falsafah pendidikan untuk guru-guru, tapi konteks Malaysia. Mungkin di sini boleh dikongsikan di sana konteks Indonesia. Dan di sini kita juga ada ramai pelajar Indonesia. Kerana mereka ambil bidang tahfiz dan sebagainya. Baru-baru ni pelajar yang menang mendapat Johan ya, mengharumkan nama Malaysia, nama Malaysia, bukan mereka Malaysia, Asia Tenggara. Malah dikalahkan juga calon Indonesia yang pelajar dari Indonesia sendiri. Belajar di kolej kami. Kami rasa sangat bersyukur dapat yang dahsyat. Macam tu ya, masuk memang tahfiz, dia bagus dan dia menang. 7 orang kami hantar. 2 Indonesia, 5 Malaysia. Tapi akhirnya seorang saja yang baru, Aisyah Al-Azimah namanya, dari Batam. Ya, okey di situ. Jadi mungkin itu ringkas yang saya dapat nyatakan pada malam ini. Esok akan disambung lagi. Dan saya sangat menyeru saya daripada menyambung pengajian di puisi. Sebab puisi ini akan mendapat universiti penuh ya. Pengiktirafan sebagai universiti penuh pada tahun depan. Dan kolej itu dah tertinggal. Ada yang tanya kolej itu apa? Kolej itu memang maksudnya dah pusat pengajian lah. Kami akan guna singkatan nama insyaAllah UNISI. Di Brunei ada UNISA. Universiti Islam Anisa. Kalau kami Universiti Islam Sultan Ibrahim. UNISI. Di situlah. Jadi ada yang menjadi universiti penuh, bukan kolej universiti. Dan ini adalah kerja buat saya kena lakukan ke arah menjadikan universiti penuh itu kena ada lebih ramai yang S2, S3 datang ke tempat kami, program-program antarabangsa seperti ini. Mungkin ada yang bukan datang untuk belajar saja, nak mengajar dulu di sana setahun boleh, tak ada masalah. Sebab kami juga ada pensyarah dari Singapura, dari Indonesia, daripada Brunei, daripada Mesir. Memang kami ada pensyarah antarabangsa. Jadi itu tak ada masalah untuk bertukar angin kan? Ada di sana. Dan selain daripada ini, insyaAllah kita memang berusaha ke arah bulan 9 atau 10 nanti pertukaran dosen. Jadi kalau ada yang berminat di sini, saya bagi Dr. Mas sendiri dah menawarkan pendidikan. Jadi mungkin yang lain yang ingin berkongsi kepakaran ilmu dengan puisi, dipersilakan ke sana. Sebabnya kami beri elang, kami sediakan tempat tinggal ya, di sana. Jadi itu antara perkara. Kemudian kedua, KKN selalu disebutkan. Kami juga nak hantar pelajar kami. Itu yang pada hari Jumaat nanti kita nak pergi pulau Sedana. Jadi di situ saya jarangkan pada Yudida nak tengok madrasah. Jadi mungkin yang kita hantar pelajar Usuluddin lah. Ini walaupun saya cakap buah bidang saya sedikit, saya dah minta restu daripada rektor nak cakap pasal ni. Dia mungkin cakap itu untuk yang pihak lain lah. Sebabnya orangnya tak dapat di bawah rektor akademik tak ada kan, saya kena cakap lah. Jadi biasanya kita hantar dalam 30 orang. Kepulauan Riau ni memang kami selalu pergi, termasuk Moro. Saya tak pasti ada yang pernah pergi ke Kepulauan Moro tak? Yang sejauh itu pun saya pernah sampai. Naik bot 2 jam. Air laut dengan kepala saya sama tinggi. Tak ada life jacket. Pelajar-pelajarnya hafiz semua mengaji semua. Dalam mata saya ni kalau tak ada life jacket, Masya Allah ya. Jadi itulah antara tempat-tempat yang kita pilih. Dan saya nak cadangkan Natuna lah sebagai pilihan. Ada 1, 2, 3. Itu antara perkara-perkara yang kita ingin lakukan. Selain daripada kerja sama doktor dalam bidang penyelidikan yang berurusan tadi. Sebab Johor dengan Natuna mempunyai terlalu banyak persamaan ya. Dan kita memang sangat berminat untuk meneruskan ini. Dan nanti mungkin saya pula yang akan membaca pantun bahawa Dr. Umar, mungkin Ibu Ida, Ibu Riza ke, Ibu Mohamida ke kan, yang kena buat rumah di Johor. Sebab sekali datang ke Johor, barangkali ingin kita menetap di sana ya. InsyaAllah sebab kita lebih kurang budaya masa kita sama. Saya tak pasti Dr. Syakir, Dr. Mahdi dalam taklum perkataan tu daripada lebih baik mengamuk daripada rajuk. Itu satu yang sangat berani ya, dan berbeza dari segi istilah Melayu baru sebab kita pun juga ada bawa perkara itu, bawa perkataan-perkataan Melayu yang bertaraf supra
daripada orang biasa ya, merentasi negara, wilayah dan benua. Jadi kita memang mengalu-alukan pandangan-pandangan atau falsafah pemikiran seperti inilah untuk dibawa ke Johor ya. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Tadi saya sampaikan sama Pak Rektor, kedewakan dan juga semuanya begini. Jadi saya akhiri dengan serapan pantun, tenang-tenang air di laut, sampan boleh mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut budi yang baik, rasa nak junjung. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, penyerahan cengkeraman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna kepada College University Islam Johor Sultan Ibrahim, kepada yang terhormat Dr. Haji Muhammad Natuna SAG MPDI, Dr. Saiful bin Razi, Dr. Kami mohon kesediaan Dr. Haji Muhammad Natuna SAG MPDI, Dr. Saiful bin Muhammad Razi, Dr. Mahdi bin Suiz, dan Dr. Masjid binti Masroh untuk penyerahan cengkeraman. Dr. Mahdi bin Suiz dan Dr. Masjid binti Masroh. Selanjutnya, prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka milad Dr. Maskia binti Masroh yang ke-61 tahun yang akan dibantu oleh Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan kepada Ibu Maulida Sede. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan barakallahu fi umri kepada Dr. Maskia binti Masroh 61 tahun. Nah, sedikit ada persembahan dari kami keluarga besar STI Natuna untuk Dr. Maskia binti Masroh. Dalam hal ini kita akan mengadakan pemotongan tumpeng bersama. Kami minta kesediaan kepada Ketua STI Natuna Bapak Dr. Haji Muhammad Natuna, kemudian Dr. Saiful bin Muhammad Razi dan Dr. Mahdi bin Sumaid serta Ibu Ida Nurfaiza untuk mendampingi pemotongan tumpeng.
Kita saksikan bersama penampilan tarian khas Kabupaten Natuna, yaitu tarian Ayam Sudur dari Sanggar Tapak Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Selamat menyaksikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penampilan sholawat yang sangat istimewa dari akademisi College University Islam Johor Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia. Selamat menyaksikan. Kalau tengok macam profesor tamu macam tak buat kerja je kan. Saya juga yang kena buat persembahan, tapi memang profesor tamu puisi ni tugasnya membentang ucap pertama. Jadi saya menghormatilah kedudukan itu dan saya bacakan satu dari sajak yang saya pernah tulis. Saya suka guna bahan sajak daripada puisi sebenarnya. Ya, sebab dalam puisi moden memang ada satu saja itu sajak. Kadang disebut puisi, ada lagi puisi tradisional. Sajak ni saya tulis selepas pulang dari Bali. Dan sekarang tak tahu, bila saya berbual, saya akan cakap Natuna jauh lebih indah dari Bali. Saya selalu cakap macam itu. Malah saya, itulah saya berdaya pengambilan foto untuk datang ke sini. Saya kata bahawa di setengah-setengah tempat pemandangannya mengalahkan Switzerland. Saya cakap macam itu. Di mana yang saya cakap tu, di kawasan gunung yang dibelah buat jalan. Gunungnya. Jadi dekat situ memang saya pernah pergi ke Switzerland, jadi memang tak tumpah pandangan macam tu. Kalau dekat Alipstone tu pantai itu memang tak ada tandingan di mana-mana di dunia. Sebab tu saya berani kata dia jauh lebih indah daripada Bali. Ketika cinta menemui pesaing yang tidak dijangka. Tajuk sajak itu. Tajuk kumpulan puisi saya ya. Okay, mari kita teka.
cerita tentang kisah cintanya. Gadis asal Bali berbeza agama, keayuan dan keanggunan merasuk sukma. Tidak peduli badai yang melanda, lelaki asal Malang itu menikahinya, mengalungkan gelaran mu'alaf, peraturan dipatuhi dengan rela. Sejadah menggantikan pura dan bunga, menahan lapar dahaga di bulan Ramadan, berjilbab dan berbusana sopan. Inilah lambang cinta kepada sang suami. Hinggalah ketika sang istri menangis saat hamil anak pertama, lara yang terbuku di dada diluahkan. Keinginan terhadap yang satu itu terlalu menggugat jiwa. Rela dia meninggalkan cinta kerana tidak berupaya menahan diri. Aku menahan nafas, seperti enggan percaya sang guling dapat mengalahkan cinta kasih sang suami. Apakah pesaing itu? Saya rasa kesian jawab mata kuliah macam tak betul jawapan tu saya bagilah tengok dapat juga lah sebab cuba kan. Jawapan mata kuliah itu memang tak tepat langsung, tapi dalam pedagogi pendidikan kita kena beri motivasi kepada yang jawab. Kita kena kata awak dah cuba, ada dia faham saya menyoal dan ada jawapan walaupun salah kan. Tak boleh kita kata dah semua awak, kita tak boleh cakap macam tu kan. Okey, kejap ya. Siapa yang jawab tadi? Mari kita tengok caranya. Syahidin salah tapi diberi juga. Pak Syahidin kan? Ya. Pak Syahidin, ada ring-ring tu. Jangan jawab. Okey, nantilah semua ambil nama. Tengok kat saya dah keluar semua ni. Okey, baik. Tekaan yang kedua. Siapakah pesaing itu? Sampai dia tinggalkan suaminya. Belum anaknya belum lahir, dia baru hamil anak pertama. Hamil anak pertama dia mengidam. Sebenarnya kisah dia mengidam. Jadi saudara baru. Gelarannya adalah sang guling. Masya Allah. Kami keluarkan duitnya dulu dah. Apa dapat jawab? Saya malah aku salah ambil. Tak betul lah. Dah salah tarik. Sebenarnya nak tarik yang 2,000 ni. Tapi mesti jawapannya betul. 100,000. Saya baca semula ayat ini. Dr. Saiful, Dr. Mati ni calon-calon S3-nya ya ni. Hinggalah ketika sang isteri menangis saat hamil anak pertama. Lara yang terbuku diluahkan. Keinginan terhadap yang satu itu terlalu menggugat jiwa. Rela dia meninggalkan cinta kerana tidak berupaya menahan diri. Aku menahan nafas seperti enggan percaya. Sang guling dapat mengalahkan cinta kasih sang suami. Apa yang banyak? Siapa nak cuba? Style Natuna tak tertarik lah nampaknya. Memang telah diasuh. Jangan terpengaruh dengan materi keduniaannya. Sampai balik kan? Bagi 1,000 je. Siapa nak cuba? Ada? Bukan. Jadi mu'alaf. Lepas tu hamil, mengidam. Sang guling ni satu gelaran yang sangat terkenal dekat Bali. Kiri kanan pantang itu saja yang saya nampak masa berada dekat Bali. Apa dia? Apa dia cepat? Saya kenali orangnya dan sebut dengan Rani. Apa itu? Betul, jawapannya adalah pig. Silakan. Ya, silakan. Tapi kalau nak pakai satu meja pun boleh. Silakan. Ya, jawapannya sang guling tu memang banyak iklan diri kan
yang dipanggang, yang diapakah, yang di apa saja. BABI ya. KZ nama Arabnya. Okey. Foto kat sini lah sebab pasal kita pergi dulu kan. Siapa yang makan? Ini semua nanti warisnya nak pergi sama banyak. Ya betul. Depan aku mati ke dulu. Okey, kita belajar satu meja. Tadi yang dia tanya. Dan saya cerita tadi yang lelaki itu dari Malang. Memang Malang betul dia. Memang kena tinggal dengan istrinya dan istrinya menikah nak makan daging itu masa mengandung. Jadi dia tak boleh buat apa-apa sebab isteri dia memang tinggalkan dia. Dan tak kembali semula ya. Dia pemandu taksi yang bercerita dengan saya dalam kereta lah. Okey, itu saja. Dalam persembahan saya ada pendidikan bangkit Dr. Mati. Oh, Dr. Mati kata kau ingat kita buat kerja gitu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua lah, masuk Dr. Bah, saya bukan orang Asraf, saya orang sejarah. Dan saya tidak pernah membaca sajak atau puisi tempat lain, tapi di Natuna saya pertama kali saya membaca puisi saya. Tajuk puisi ini ialah jiwa besar melawan jiwa kecil. Pemikiranmu cukup tajam, merobek dinding tebal khazanah bercabang. Hatimu cukup mulia, memikirkan generasi mendatang. Jiwamu cukup besar, bercerita mengagungkan penaung. Jarimu bergerak pantas, mencoret bingkisan semasa yang datang. Tun Sri Lanang, Raja Ali Haji, Raja Culan, Muhammad Said Sulaiman, insan berjiwa besar. Namamu makin tenggelam, di ahli makin kurang. Usahamu menyangkut ilmu bekal azimat buat kami. Insan besar jiwa kecil, mengejar kelekaan cahaya yang tidak pasti. Tiada lagi penerusan, malaklah peradaban. Siapa lagi penggantimu yang sanggup mengorbankan masa, merenung tajam, mengungkap kata, sedarlah beban di bahu kita. Sekian. Okey, saya juga macam Dr. Maskar tadi, ada soalan. Siapa-siapa saja yang ada dalam dewan ini yang boleh jawab soalan saya akan beri ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia ya, saya dah keluarkan ringgit Malaysia dulu. Okey, ini ringgit Malaysia ya. Okey, RM50, melebihi 100 ribu ya. Okey, soalan saya, ada 3 tokoh yang saya sebutkan dalam sajak ini. Saya nak daripada 4 tokoh itu, namakan negeri asal tokoh-tokoh ini. 3 mesti betul. Daripada 4 tu kurang-kurangnya 3 betul. Okey, yang pertama ialah Tun Sri Lanang. Yang kedua ialah Raja Ali Haji. Yang ketiga ialah Raja Culan. Yang keempat ialah Muhammad Said Sulaiman. Ada siapa nak cuba? 3 mesti betul. Ada siapa nak cuba? Duit Raya dari Johor. Tak kisah siapa pun nak cuba boleh. Dosen pun boleh nak cuba. Ini duit Raya dari Johor. Sudah mencari ya. Okey, Raja Ali Haji. Nama tempat dia dari mana? Okey, yang kedua Tun Sri Lanang. Yang ketiga Muhammad Said Sulaiman. Yang keempat ialah Raja Culan. Kalau tak betul 3, saya boleh berikan betul 2 daripada
Saya turunkan. Ayo, bisa pilihlah. Silakan kalian ya. Ya, lagi boy. Cuma tahu satu. Raja Ali Haji. Asal Indonesia penyengat. Nah, kongsi. Tun Sri Lanang dari Johor. Oke, boleh kongsi dua lah. Oke, tanya. Oke, lagi pula adalah dari Perak dan Sulaiman juga dari Johor. Oke, tanya. Oke, duit raya dari Malaysia. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita saksikan bersama penampilan Gurindam 12 dari Lembaga Dakwah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Selamat menyaksikan. pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikit cita-cita
Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kerunan pada kandungi betul hati kepada raja dan terjadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat dan adil beroleh hidayah, kasihkan orang yang berilmu dan dapat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai dan ingatkan diri berbakti, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Dendang Melayu dari Aulia Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Selamat menyaksikan. Thank you.
dan rekan saya, Windy Hidayah Fitri, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum